Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 13 Oktober 2020. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Selamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara, keutamaan Perdana Menteri, bukan bermain politik. China komited dahulukan Malaysia untuk terima vaksin COVID-19 yang dibangunkannya. Menyelamatkan nyawa rakyat dan memulihkan ekonomi negara lebih penting daripada bermain politik. Itu keutamaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Beliau mengulas sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara hari ini. Ekoran dakwaan Presiden PKR itu memiliki majoriti di Dewan Rakyat. Saya benar tidak mengikuti cara itu. Saya serahkan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Tuanku adalah seorang yang bijaksana, faham dari sudut peranan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong, untukkan dalam perlembagaan dan sebagainya itu adalah dalam kuasa penuh Yang di-Pertuan Agong. Maka kita harus memberikan kepercayaan kepada baginda untuk memutuskan apa yang patutnya diputuskan. Tetapi saya tidak mau nak meneliti soal itu. Keutamaan saya yang saya jelaskan tadi ialah soal nak menguruskan negara. Saya masih berada di sini sebagai Perdana Menteri. Tugas dan amanah saya mesti saya laksanakan. Saya punya perhatian utama ialah menguruskan masalah COVID dan juga menguruskan masalah ekonomi negara. Dalam sidang media secara dalam talian bersama editor kanan media tempatan, soalan mengenai perjumpaan ahli Parlimen Port Dickson itu dengan Yang di-Pertuan Agong hari ini menjadi tumpuan. Apatah lagi, ia merupakan kali pertama Tan Sri Muhyiddin mengadakan sidang media sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Sebab itu saya cuma nak jelaskan sini bahawa media adalah satu daripada perkara yang saya berikan perhatian utama, supaya dalam tempoh yang agak kritikal ini kita tidak mengalih pandangan kita kepada isu-isu lain. Walaupun ramai di sini berminat nak bertanya soalan-soalan berkaitan dengan politik sejak dulu lagi, saya tidak bersedia untuk menjawab. Kerana itu bukan kerana saya tak tahu nak menjawab, hanya kerana saya nak menunjukkan supaya apa saja kenyataan yang saya keluarkan nanti rakyat tidak berkata bahawa Perdana Menteri sibuk dengan politik dan lupakan perkara yang lebih utama ialah soal kebajikan rakyat, keselamatan jiwa mereka, apalagi soal ekonomi. Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mengemukakan jumlah ahli Dewan Rakyat yang didakwa memberi sokongan terhadapnya untuk membentuk kerajaan ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong. Menerusi kenyataan Istana Negara, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Datuk Seri Anwar tidak mengemukakan senarai nama ahli Dewan Rakyat yang menyokongnya untuk mengukuhkan dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah telah menasihati Datuk Seri Anwar untuk akur dan menghormati proses-proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu kenderaan yang membawa Datuk Seri Anwar masuk ke Istana Negara menggunakan pintu 2 pukul 10.25 pagi tadi. Selepas sesi menghadap berlangsung kira-kira 25 minit, Datuk Seri Anwar meninggalkan Istana Negara pukul 11.30 pagi. Cubaan petugas media untuk mendapatkan reaksi beliau pada waktu itu tidak berhasil. Polis kemudiannya mengarahkan orang ramai supaya beredar dari perkarangan pintu 2 Istana Negara. Sesi menghadap sepatutnya berlangsung pada 22 September tetapi ditangguhkan kerana kegeringan Yang di-Pertuan Agong ketika itu.
Baik, sementara itu dalam sidang medianya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung kasih atas perkenan yang di-Pertuan Agong menerima beliau menghadap. Beliau seterusnya menyerahkan kepada kebijaksanaan baginda dalam membuat keputusan terbaik untuk negara. Yang di-Pertuan Agong akan memanggil ketua-ketua parti, maka munasabah untuk kita bersabar, memberi ruang dan wewenang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memutuskan. Keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN mengisytihar PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya mulai 12:01 tengah malam ini satu langkah tepat mengambil kira peningkatan semasa kes COVID-19. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, penutupan sekolah dilakukan mengikut zon hasil mesyuarat MKN yang disokong data Kementerian Kesihatan. Justru Perdana Menteri meminta ibu bapa tidak risau kerana kerajaan meletakkan keselamatan pelajar sekolah di tahap yang paling tinggi. Jadi sebab itu dalam kes Selangor dan sebagainya itu kita dah putuskan tutup. Masuk sabak berenam yang hijau pun tutup juga. Pasal susah bagi kita ada tengah sekolah buka kita tutup, elok kita tutup untuk tempoh 2 minggu dan lepas tu kita tengok keadaan bagaimana. Kalau keadaan bertambah baik maka bolehlah dibuka semula itu. Untuk SOP lebih jelas di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi penjelasan beliau. Katanya aktiviti perniagaan makanan, kedai runcit dan kedai serbaneka dibenarkan beroperasi antara pukul 6 pagi sehingga 10 malam. Pembelian makanan digalakkan secara pandu lalu, penghantaran atau berbungkus sahaja. Makan di kedai masih dibenarkan namun terhad kepada 2 orang untuk satu meja. Pasar harian kita benarkan daripada 6 pagi hingga 2 petang. Pasar borong daripada 4 pagi hingga 2 petang saja. Pasar tani kita benarkan daripada 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pasar malam kita benarkan antara 4 petang hingga 10 malam walau bagaimanapun bagi mengawal dan untuk memastikan pematuhan SOP. Pasar tani dan pasar malam perlu yang pertamanya perlu pengawasan daripada anggota rela. Jadi anggota rela akan memantau dari segi SOP, dari segi pematuhan SOP, kerana seperti kita tahu apabila pasar tani dan pasar malam dibenarkan, pihak kerajaan telah pun menyediakan SOP yang amat ketat. Stesen minyak pula dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 10 malam kecuali pengoperasian stesen minyak di Lebuh Raya dibenarkan beroperasi 24 jam. Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan bagi individu yang perlu merentasi Selangor dan Kuala Lumpur untuk ke negeri-negeri lain, mereka dinasihatkan untuk mendapatkan kebenaran polis sebelum membuat perjalanan. Begitu juga individu yang menaiki pesawat melalui KLIA, KLIA 2 dan Subang, mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Dalam pada itu, mesyuarat khas MKN bersetuju mencadangkan kepada kerajaan negeri berkenaan membenarkan azan dan solat 5 waktu secara berjemaah di masjid dengan 6 orang jemaah termasuk imam sepanjang tempoh PKPB. Walau bagaimanapun, seperti kita tahu, hal agama, hal-hal yang berkaitan dengan agama adalah di bawah kerajaan negeri dan juga di bawah Kebawahduli Yang Maha Mulia Sultan di setiap negeri. Oleh itu, cadangan dan juga kalau di wilayah persekutuan di bawah Majlis Agama ataupun JAKIM dan ianya di bawah kuasa yang di-Pertuan Kebawahduli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, cadangan ini akan dibawa kepada JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri Selangor untuk dipersembahkan kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawahduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk perkenan.
Keputusan lanjut akan diumumkan oleh JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri Selangor dalam waktu terdekat. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akan dilaksanakan di Penjara Reman Pulau Pinang dan Kuartus Penjara Reman Pulau Pinang, daerah Timur Laut bermula 15 Oktober ini. Ia bagi mengawal penularan wabak COVID-19 dalam komuniti selain memudahkan ujian saringan dijalankan. Jumlah keseluruhan individu terbabit adalah seramai 2,830 orang yang merangkumi 2,306 banduan, 304 staf penjara dan keluarga mereka yang mendiami kuartus dan 220 staf penjara dan keluarga yang tidak mendiami kuartus. Sama seperti PKPD lain, pergerakan keluar masuk di kawasan berkenaan tidak dibenarkan. Manakala pergerakan kaki tangan penjara ditentukan mengikut SOP yang ditentukan Jabatan Penjara. Makanan dan keperluan asas lain akan disalurkan dan diselaraskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Bersua kembali. Pertemuan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dengan rakan sejawatannya dari China, Wang Yi, di Kuala Lumpur hari ini berjaya mewujudkan kerjasama baharu tumpuan kepada kerjasama dalam penghasilan vaksin COVID-19 dengan Malaysia bakal menjadi penerima utama vaksin yang dihasilkan China selain pembelian minyak sawit oleh Republik itu. Laporan wartawan Mohan Chinasami. Pertemuan kedua-dua Menteri Luar Negeri China dan Malaysia sekali lagi membuka satu lagi pintu kerjasama yang baru di antara kedua negara. Seperti mana yang kita sedia maklum, pertemuan ini melibatkan beberapa perkara. Namun apa yang dititikberatkan adalah berkenaan dengan isu penghasilan vaksin dan juga pembelian minyak sawit negara. Seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Luar kedua-dua negara, kerajaan China sedia atau komited untuk menambah pembelian minyak kelapa sawit. Selain itu, dari aspek vaksin pula, mereka juga meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara keutamaan untuk diberikan vaksin sekiranya kerajaan China berjaya menghasilkan vaksin dan juga berjaya melepasi ujian klinikal secara berfasa. Dalam pertemuan hampir 2 jam itu, Malaysia dan China bersetuju menubuhkan jawatan kuasa peringkat tinggi bagi kerjasama pasca COVID-19 yang akan dipengurusikan oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Datuk Seri Hishamuddin, jawatan kuasa tersebut akan menyelia pelaksanaan semua persetujuan yang dicapai dalam kerangka perjanjian persefahaman kerjasama dua hala dalam era pasca COVID-19. We welcome and appreciate China's commitment in providing Malaysia with the Chinese-produced COVID-19 vaccines, once successfully developed, and also thank you for listing Malaysia as a priority recipient. We also welcome China's agreement to encourage Chinese enterprises to establish all-round cooperation with Malaysian partners in vaccine research and development and distribution. Pada masa sama, Wang Yi memberi jaminan China akan mengutamakan pengedaran vaksin ke negara-negara ASEAN selepas Republik itu memenuhi keperluan domestiknya. 我们是同意深化抗疫合作，中方愿继续与马方分享防控和诊疗的经验，开展疫苗研发、生产和采购的合作，团结一致，彻底战胜疫情。 Menerusi pertemuan ini juga, China bersetuju membeli 1.7 juta tan minyak sawit Malaysia sehingga tahun 2023. Wang Yi dalam rangka lawatan rasmi ke beberapa buah negara ASEAN. Kali terakhir beliau melawat Malaysia adalah pada tahun 2018. Muhammad Chinasami, RTM.
6 kluster baru dikesan hari ini, 4 di Sabah masing-masing, 1 di Selangor dan Pulau Pinang. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster semarak dikenal pasti di daerah Tawau melibatkan kes indeks daripada saringan individu bergejala pada 3 Oktober lalu. Saringan kontak rapat mengenal pasti 13 lagi kes jangkitan daripada kluster tersebut. Kluster Bina pula dikesan di Beaufort hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Sipital pada 10 Oktober lalu. Tambahan 13 kes positif hasil saringan kontak kluster tersebut. Kluster Sabindo Sabah, kluster baru ini dikenal pasti di Tawau di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 11,897. Telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Tawau. Saringan kontak rapat telah mengesan 13 lagi kes positif COVID-19. Manakala kluster terakhir ialah kluster Bestari di Sandakan juga menerusi saringan individu bergejala dan mengenal pasti 18 lagi kes positif wabak tersebut menerusi saringan kontak rapat. Kluster Bah Kenangan di Selangor, kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Langat, Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-11,802 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah pada 2 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 17 lagi kes positif COVID-19. Kluster Penjara Jawi pula dikenal pasti di seberang Perai Selatan apabila 3 tahanan dikesan positif daripada saringan kemasukan dari penjara Reman Timur Laut. Kesemua mereka tidak menunjukkan gejala dan telah dimasukkan ke pusat rawatan berisiko rendah. Setakat ini KKM berjaya menamatkan 103 kluster daripada keseluruhan 173 kluster yang telah dikenal pasti sejak penularan wabak. Setakat ini terdapat 70 kluster masih aktif. 660 kes baharu COVID-19 direkodkan setakat tengah hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 16,880 kes dengan 4 kematian dilaporkan. 350 kes sembuh turut direkodkan, jumlah tertinggi sejak pandemik melanda negara ini, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 11,372 kes atau 67.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Berikut data situasi terkini COVID-19 di Malaysia diikuti kes positif harian mengikut negeri. SPR tetapkan 5 Disember tarikh PRK Parlimen Batu Sapi. Perinciannya seketika nanti. Masih bersama berita perdana. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 5 Disember ini sebagai tarikh pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi Sabah. Pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata 23 November ditetapkan sebagai tarikh penamaan calon manakala 1 Disember hari pengundian awal. Pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi adalah di Auditorium Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah, Sandakan. Manakala pusat pengiraan undi awal dan pusat pengiraan undi pos adalah di Dewan Jati Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah di Sandakan.
32,962 pemilih berdaftar layak mengundi bagi PRK tersebut yang melibatkan kos keseluruhan hampir RM6 juta berikutan kemudahan tambahan bagi pencegahan COVID-19. 837 petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses PRK itu, manakala 13 pusat mengundi dengan 67 saluran akan digunakan untuk kemudahan mengundi. Kerusi Parlimen Batu Sapi kosong susulan kematian penyandangnya, Datuk Liu Vui Kiong, akibat jangkitan paru-paru pada 2 Oktober lalu. Sementara itu, SPR menetapkan tiada lagi kempen secara terbuka bagi PRK berkenaan. Ia selaras dengan garis panduan pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya yang disediakan bagi membendung penularan COVID-19. Amalan ataupun jarak sosial ini agak sukar untuk diamalkan. Yang ini kita lihat sebagai salah satu punca mudahnya wabak ini merebak. Jadi dengan cara itu SPR mencadangkan satu pendekatan baru. Ya. Tidak ada kempen secara terbuka lagi. Hanya kempen di alam maya, melalui handphone, melalui sosial media yang ada, yang tuan-tuan perempuan pun sedia faham. Ya. Jadi dengan cara ini tidak ada lagi eye to eye contact kita dengan masyarakat di luar. Perikatan Nasional PN akan berbincang terlebih dahulu berhubung keputusan sama ada akan bertanding atau sebaliknya pada PRK Parlimen Batu Sapi. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, meski Barisan Nasional BN telah mengumumkan tidak akan bertanding, Gabungan Rakyat Sabah GRS perlu meneliti agihan kerusi yang telah dibincangkan. Kita akan teliti keadaan yang ada di situ dan kita nanti akan buat keputusan kerana di dalam di Gabungan Rakyat Sabah yang telah pun kita rondingkan dahulu, ada kursi-kursi tertentu termasuklah tetapi didesahkan pada parti-parti tertentu. Jadi kalau pun BN kata tak standing, ada parti-parti yang lain mungkin telah ditetapkan kursi itu, dia akan buat keputusan. Tan Sri Muhyiddin turut menjelaskan PRK Parlimen Batu Sapi tetap akan diteruskan mengikut perlembagaan di bawah kuasa SPR. Bagaimanapun beliau mencadangkan supaya SOP lebih ketat dilaksanakan. Tempoh kempen jangan sampai 14 hari. Tapi kalau lebih singkat pun memadai. Jadi tidak banyaklah terlibat kos dan mungkin tidak ramai orang yang keluar untuk berkempen dan sebagainya. Kemudian mungkin kempen rumah ke rumah. Yang saya tahu dulu dibuat melawat rumah ke rumah. Ini mungkin satu dari sebab di mana penyakit itu menular, ya, pasal orang bawa daripada satu rumah ke rumah. Kalau boleh ditiadakan, contoh, ini pandangan saya. Ketika perhimpunan dibuat 100, 200 dulu sampai 300, 500, 1000 pun ada. Yang ini mesti disekat dan juga ada penguatkuasaan supaya jangan ada pelanggaran. Kalau ada parti melanggar, di situ on the spot patut dikenakan hukuman denda dan sebagainya. Saudara Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berada dalam keadaan stabil. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Wetrom Wahanda dalam kenyataan memaklumkan Datuk Haji G yang sedang menjalani rawatan COVID-19 ketika ini masih terus menjalankan tugas sebagai Ketua Menteri dengan mengendalikan urusan itu menerusi panggilan telefon dan sidang video. Jelas Datuk Wetrom, Ketua Menteri amat mengambil berat tentang keselamatan dan kesejahteraan rakyat negeri ini. Datuk Wetrom turut mengajak seluruh rakyat untuk sama-sama mendoakan kesembuhan Ketua Menteri agar segera kembali berkhidmat untuk rakyat Sabah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada dan juga buruk melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga sebahagian daripada negeri Perak. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 16 Oktober 2020. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning dan juga jingga. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 15 Oktober 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, dapat kita perhatikan hujan masih lagi berlaku secara berterusan melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung. Manakala hujan di satu dua tempat yang kini sedang berlaku melibatkan pesisiran pantai negeri Terengganu dan juga negeri Johor dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan yang dicerap bagi negeri Sabah. Namun demikian, keadaan cuaca yang agak lembap di sekitar negeri Sarawak ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Kembali. Saudara, kebanyakan pemilik premis perniagaan di sekitar Kuala Lumpur sibuk membuat persiapan menjelang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa 12:01 tengah malam ini. Wartawan Ravin Sanmugam ada laporannya. Dalam tempoh PKPB, industri dan aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi, manakala orang ramai dibenarkan pergi ke kedai untuk membeli barangan keperluan harian. Dengan kata lain, premis perniagaan dibenarkan dibuka seperti biasa mengikut waktu yang ditetapkan. Bagi peniaga, ia bukan masalah kerana mereka telah pun biasa dengan budaya norma baharu dan patuh prosedur operasi standard SOP yang diwajibkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sejak Jun lalu. Namun, beberapa SOP yang dilonggarkan sebelum ini diperketat semula. Beberapa peniaga yang ditemui berkata mereka sentiasa patuh arahan kerajaan bagi membantu membendung penularan wabak COVID-19. Pendapat saya bagus sebab dah banyak yang sakit. Jadi benda ni bukannya ditutup habis, cuma dikurangkan. Masa tu dikurangkan. Orang keluar satu kereta hanya 2 orang. Itu okeylah tu. Persiapannya biasa ambil buah lebih, sekarang kurangkanlah. Dan seterusnya pukul 6 tutup. Ya. Waktu operasi ini macam mana? Ya, pukul 12 sampai pukul 6. Mungkin beroperasi macam biasa lah. Saya akan buka. Tapi tengok pada keadaan. Kalau
sementara jangan suruh buka sementara, saya akan buka lah. Kalau tak, saya akan tutup lah. Dining tak boleh. Sekarang take away boleh lah. Perang melawan COVID-19 masih panjang. Dalam konteks ini, kita harus berjuang menentang musuh yang tidak kelihatan. Setiap individu perlu mempunyai kawalan kendiri demi melindungi diri dan orang yang dikasihi. Ingat, jika melanggar peraturan, anda boleh dikenakan denda RM1,000, penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya. Kita jaga kita. Duduk di rumah untuk membendung penularan virus COVID-19. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Banduan baharu di penjara Kajang, Sungai Buloh dan Puncak Alam Selangor akan ditempatkan di pusat kuarantin khas di luar penjara dalam masa terdekat. Menurut Pengarah Penjara Negeri Selangor dan Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Sakri Dollah, pelaksanaan SOP baharu itu bagi mengekang penularan COVID-19 melibatkan banduan dan kaki tangan penjara. Pusat kuarantin khas di luar penjara itu boleh memuatkan kira-kira 300 orang banduan. Dan pada ketika ini pula kita ada usaha lagi untuk menyediakan bilik kuarantin di kawasan luar daripada penjara. Maknanya kita dalam tindakan untuk menyediakan satu bilik kuarantin pula di luar penjara sebab kita telah ambil tindakan awal yang mana banduan yang baru sampai akan dikuarantin dan akan dibuat swab test. Bagi banduan-banduan yang clear daripada swab test dan selepas pada tempoh 14 hari baru akan dimasukkan ke dalam penjara. Itu dalam tindakan kita dalam yang terkini lah. Di luar ni kita cadangan di Maktab Penjara Malaysia. Sekarang ni kita dalam keadaan dalam usaha untuk menyediakan fasilitis di tempat tu. Datuk Muhammad Sakri ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutup Hari Psikologi Peringkat Penjara Kajang 2020 di Penjara Kajang, Selangor. Saudara, hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan Mesyuarat PKPB disandarkan menyaksikan 2,261 kenderaan yang cuba masuk ke daerah itu telah diperiksa di sekatan Jalan Raya SJR Ulu Dusun, Jalan Labuk. Daripada jumlah tersebut, 18 kenderaan diarah berpatah balik kerana gagal memberikan penjelasan munasabah untuk masuk ke daerah berkenaan. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamin berkata, bagi SJR bergerak, sebanyak 478 kenderaan diperiksa. 54 daripadanya diarah berpatah balik. Kenderaan yang diarahkan untuk berpatah balik ini adalah disebabkan mereka gagal mengemukakan sebab yang munasabah ataupun penjelasan yang munasabah untuk masuk ke Sandakan. Selain itu, mereka juga gagal mengemukakan surat kebenaran untuk melakukan rentas daerah. Beliau dihubungi RTM di Sandakan. Dalam pada itu, meskipun tahap pematuhan orang ramai terhadap SOP PKPB yang mencapai 98%, Muhammad Azhar menegaskan individu yang ingkar SOP tetap akan diambil tindakan. Rondaan pasukan pemantau PKPB di kawasan perumahan akan terus dijalankan. Pelanjutan moratorium adalah berdasarkan pelanjutan bersasar dan yang telah diluluskan ialah 40%, manakala 60% dibantu dengan pengurangan ansuran bulanan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, keputusan kerajaan itu bagi melegakan keresahan rakyat yang terkesan apabila tempoh moratorium tamat bulan lalu. Hampir 98% ya. 98% yang telah pun mohon telah pun diluluskan. Dari jumlah yang lulus tadi, kita 40% telah diberikan lanjutan moratorium bersasar.
Maknanya yang nak dapatkan moratorium itu besar bilangannya. Mungkin yang perlu lanjutan tu jumlahnya tidak berapa ramai. Yang ini pihak bank diberitahu boleh menimbangkan kes mereka itu, dan juga ada lagi 60% dibantu dengan pengurangan ansuran bulanan. Ini disebutkan sini berdasarkan keperluan dan keadaan keuangan pemohon. Bank-bank akan terus memberikan bantuan pembayaran balik pinjaman hingga tahun 2021. Belanjawan 2021 menitik beratkan kesejahteraan rakyat, menyokong sektor perniagaan dan memperkukuh ekonomi supaya berdaya tahan. Sementara itu, Belanjawan 2021 akan memberi fokus kepada usaha menyelamatkan nyawa dan kelangsungan kehidupan rakyat yang tertumpu kepada 3 tonggak utama. Pada masa sama, momentum pemulihan ekonomi juga akan diteruskan. Dan ini akan kita tumpukan pada 3 tonggak utama, 3 main pillars, iaitu pertama ialah memperkasakan rakyat, menyokong perniagaan dan juga untuk kita terus memperkukuhkan ekonomi kita. Ini ialah di samping kita nak memastikan agar kesihatan awam dan sokongan buat Barisan Hadapan ini yang telah pun kita lakukan selama ini dapat kita teruskan. Ada 4 teras belanjawan, saya tak boleh nak umumkan semua sekali, nanti saya ambil alih kerja Menteri Keuangan, iaitu termasuk antara lain sokongan yang bersasar untuk golongan yang mudah terjejas. I think ini berita yang agak menarik dan juga diminati. Apapun peruntukan dalam belanjawan, antara lain yang penting adalah nak melihat golongan mudah terjejas. Dan saya kira dalam tempoh COVID ini saja sudah ramai yang telah terjejas. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media maya bersama editor kanan media tempatan. Belanjawan 2021 dijangka dibentangkan awal November ini. Langkah pencegahan penularan COVID-19 akan terus dipertingkat menerusi program penjagaan kesihatan dan kebersihan dalam sektor perhotelan seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif Perhotelan Malaysia, Yap Lip Seng, berkata inisiatif yang diiktiraf Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya itu mampu mengembalikan keyakinan pelancong domestik susulan gelombang ketiga wabak berkenaan. Selain melaksanakan penjimatan kos, tawaran tempahan hotel lebih fleksibel juga penting untuk memastikan sektor terbabit pulih segera seawal tahun depan. Industri pelancongan hanya boleh bergantung kepada pasaran domestik dan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga tahun depan. Pada masa yang sama, oleh kerana hotel-hotel masih dalam keadaan yang tenat, langkah-langkah penjimatan kos, terutamanya kos upah pekerja masih dijalankan. Walau bagaimanapun, hotel masih positif dalam pemasaran domestik dengan tawaran tempahan fleksibel yang boleh ditukar atau digunakan pada masa yang akan datang. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Nazri Fahmi Khairuddin. Silakan Nazri. Saingan Piala Malaysia ditunda. Sepak takraw bakal jadi sukan elektronik. Baik, terima kasih Meg dan Andy. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Malaysian Football League MFL akan meneruskan saingan TM Piala Malaysia tetapi meminda tarikh kesaingan satu tarikh baru. Sepak mula saingan Piala Malaysia yang pada awalnya dijadualkan bermula pada 25 hingga 26 Oktober 2020 dipindah ke tarikh baru iaitu 6, 7 dan 8 November 2020.
manakala undiannya yang sebelum ini dijadualkan pada 16 Oktober pula bakal diadakan pada 1 November 2020. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, perancangan jadual baharu Piala Malaysia 2020 telah mengambil kira tarikh-tarikh Liga Juara-Juara ACL Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Kita membuat pindaan ini kerana memandangkan kepentingan kesihatan di peringkat semua pihak, pemain, pegawai, malah petugas-petugas stadium dan juga masyarakat khususnya. Maka MFL mengambil langkah ini untuk menangguhkan perancangan jadual yang sebelum ini telah kita ebahkan. Beliau juga menjelaskan mereka masih mempunyai masa yang cukup untuk meneruskan TMPL Malaysia 2020 memandangkan format baharu tiada saingan peringkat kumpulan. Tarikh sepak bola kejohanan tertua di Asia Tenggara itu berlangsung pada 6, 7 dan 8 November 2020 bermula dengan pusingan pertama 16 pasukan disusuli 12 dan 13 November 2020 saingan suku akhir, 17 November 2020 saingan separuh akhir serta aksi final pada 22 November. Dalam perkembangan yang sama, beliau mengesahkan MFL turut meminda tarikh perlawanan Liga Super antara Sabah dengan UiTM FC di Stadium UiTM Shah Alam dan aksi Liga Premier di antara Kuala Lumpur menentang Kuching FA pada 31 Oktober 2020. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, semua aktiviti sukan di bawah kendalian Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP ditangguhkan. Perkara itu dimaklumkan MSWP dalam satu kenyataan media bahawa semua persatuan, atlet dan jurulatih mesti mematuhi penangguhan tersebut yang akan berkuat kuasa bermula 14 hingga 27 Oktober. MSWP bagaimanapun akan menyediakan program latihan yang melibatkan semua jenis sukan dan akan diedarkan secepat mungkin kepada semua atlet dan jurulatih. Program itu bertujuan memastikan stamina atlet wilayah persekutuan terutamanya bagi Tamasya Sukma sentiasa dalam keadaan bersedia. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF bercadang untuk memperkenalkan sepak takraw sebagai cabang dalam sukan elektronik e-sukan pada masa depan. Setiausaha Agung ISTAF Datuk Abdul Halim Kadir berkata idea untuk memperkenalkan sukan tradisional ke platform digital itu tercetus berikutan situasi semasa pandemik COVID-19. Abdul Halim yang juga Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF berkata, ISTAF akan mengadakan perbincangan bersama Persekutuan E-Sport Antarabangsa IESF di Korea Selatan dan Persekutuan E-Sport Global Singapura GEF mengenai perkara berkenaan. Tambahnya, ISTAF mendapatkan maklumat daripada 50 ahli gabungan mengenai pelaksanaan e-sukan sepak takraw dan sebaik memuktamadkan perincian dengan IEF dan GEF, mekanisme serta format pertandingan e-sukan sepak takraw yang merangkumi acara bergulaki dan antara regu yang sering dipertandingkan akan diumumkan. Abdul Halim berkata sukan sepak takraw yang dimainkan secara dalam talian ini bukan sahaja tertumpu kepada pemain sepak takraw tetapi juga terbuka kepada pemain profesional. Beberapa sukan dimainkan secara dalam talian atau platform e-sukan seperti bola sepak, kriket dan pemotoran termasuk Grand Prix motosikal MotoGP dan Formula 1 F1. Sekian sahaja berita sukan, kembali semula bersama Meg dan juga Andy. Gurauan seorang pelajar perempuan dan rakan serumahnya membawa padah apabila badannya tersekat dalam mesin basuh. Insiden berlaku di London. Rosie Colley, 21 tahun, tersekat dalam mesin basuh selepas dia dan rakannya bermain permainan cabar-mencabar. Rosie yang menyahut cabaran untuk masuk ke dalam mesin basuh gagal dikeluarkan rakannya dan bomba terpaksa dipanggil untuk mengeluarkan Rosie. Baru berusia 9 tahun, budak ini memang berbakat jadi barista. Dia menghasilkan hiasan dan corak yang menarik pada air kopi dan hasilnya amat luar biasa dan video dimuat naik barista Drayton Alcella di Facebooknya. Rata-rata warganet memuji kreativiti kanak-kanak itu. Gelagat seorang bapa ketika menjaga bayinya mencuit hati orang ramai. Dia memakai topeng muka berwajah isteri untuk mengelakkan bayi menangis ketika si ibu tiada. Taktik si bapa berjaya kerana si anak tidak menangis.
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS menetapkan semua aktiviti penggambaran dalam tempoh pelaksanaan PKPB di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dibenarkan. Ya, namun semua syarikat produksi yang terlibat perlu mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Ia meliputi protokol pencegahan penyakit dan sekatan, saringan kesihatan, pembersihan dan nyakuman premis, penjarakan fizikal dan tata cara keselamatan pekerja serta tindak balas kecemasan. Bagaimanapun bagi penggambaran melibatkan rentas daerah, perlu memohon kebenaran daripada pihak berkuasa PDRM secara dalam talian. FINAS turut berharap agar semua syarikat produksi dapat membiasakan diri dengan amalan norma baharu dan mengelakkan sebarang aktiviti penggambaran di kawasan yang diklasifikasikan sebagai zon merah. Baik, sementara itu FINAS merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada filem cerita tempatan Redha yang terpilih mewakili Malaysia bagi kategori Best of the Fest oleh Festival Filem Dunia Asia AWFF. Ia bagi tayangan serta tontonan global menerusi platform AWFF Online Cinema dari 23 hingga 26 Oktober ini. Filem arahan Tunku Monariza dan terbitan Current Pictures Sendirian Berhad itu mengisahkan kekuatan dan pengorbanan pasangan suami isteri dalam menghadapi cabaran anak tunggal mereka yang menghidap autisme. Ia dibintangi Namrun, Jun Lojong, Nadia Nisa, Remy Ishak, Rumina Siddiq dan Susan Lancaster. Saudara, berita perdana edisi Selasa 13 Oktober berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Yang paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.